Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Yang merupakan jutaan kuasa muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang sempurna yang dapat kita salat subuh berjemaah insya-Allah. Menyambung kuliah kita, mudah-mudahan ini ilmu yang kita belajar dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita masih lagi bicara tentang isi solat ya. Ingat lagi isi solat tu apa? Semayang tadi isinya. Apa isi solat? Part ketiga kedua. Tu catatan bawa nota selalu tu. Kan banyak 3 muka surat je. Tu. 3 muka surat ni dia hampir 70%. 70% ibadat solat, ilmu solat. Yang lain tu 30% je. Dalam nota ni hampir 70% kita telah menguasai ilmu solat. Start daripada pasal pertama bab jemaah, isi solat, ibadat dan solat, dan terakhir solat yang sah lagi sempurna. Dia hampir 70% setelah kita mengerti ilmu solat. 3% tu untuk menyempurnakan lagi. Ini merupakan isi yang paling utama sekali. Jadi isi solat ada 3 kan? Dia pasal kedua. Isi solat 3. Pertama syarat, 2 rukun, 3 sunat. Bab syarat kita dah cerita dah. Ini kita isi solat yang kedua, bab masih bicara tentang rukun sembahyang. Kita akan bicara satu persatu bagaimana kita nak melaksanakan. Jadi syarat-syarat itu ada 4 kan? Syarat wajib dah belajar, syarat sah, syarat rukun, dan syarat qabul. Syarat terima ibadat tu 2. Orang ibadat tu mesti ada ilmu semayang. Kalau semayang lah. Kalau puasa lah. Dan begitu ibadat yang lain. Jadi bila kita semayang, syarat tu terbagi pada 2. Satu syarat zahir, syarat batin. Syarat zahir itu setelah kita mengerti 4 syarat tu. Syarat wajibnya, syarat sah, syarat tiap rukun, dan syarat qabul. Syarat batinnya ialah ada 2. Syarat batin ada 2. Yang pertama, nak ahli ibadat tu suci hati bersyirik kepada Allah. Bila kita sembahyang syirik kepada Allah Ta'ala, maka tak terima lah ibadat tu. Kita menduakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Yang kedua, syarat batinnya ialah bersih daripada sifat mazmumah. Jangan ada orang sembahyang tu ada hati sifat mazmumah, maka ibadatnya tertolaklah. Contoh sembahyang ada sifat riak umpamanya, itu sifat mazmumah tu. Sembahyang nak tunjuk ke orang, ada orang sembahyang, tak ada orang tidak. Sembahyang pula nak dengar ada orang. Kalau tak dengar orang tak puas. Maka itu di antara perkara-perkara syarat batin lah. Itu sembahyang pula tak boleh ujub ni bangga diri. Dalam kampung aku seorang yang rajin sembahyang, orang lain tak ada, entahlah. Ini dari sifat mazmumah, merupakan syarat batin yang nak kita keluarkan bagi ahli ibadat. Jadi syarat tadi ada syarat zahir, syarat batin. Syarat zahir ada 4 tadi. Syarat batinnya 2. Yang pertama, suci daripada syirik. Tapi kita orang Islam Melayu ni jarang syiriknya. Syirik besar, syirik kecil banyak. Syirik besar, syirik jahilin seperti nyembah berhala, menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah Ta'ala sebagai sembahan. Tapi kebanyakan kita nak syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menduakan Tuhan dengan sesuatu. Bila kita berbuat sesuatu lain kerana Allah Ta'ala, itu syirik namanya. Buat ibadat kerana sama'ah, buat ibadat kerana ujub, buat ibadat kerana riak dan sebagainya. Jadi itu di antara perkara-perkara yang menyebabkan kita telah menduakan Allah Ta'ala. Syirik ni. Jadi mendua yang besar tu tak ada. Mendua yang kecil. Betul, ahli ibadat ni dia kena ikhlas kan. Ikhlas maksudnya apa? Berbuat ibadat suci daripada sebarang maksud, semata-mata untuk perintah saja. Itu yang sebenar.
Bukan kita buat pasal habis sembahyang yuk, awak nak syurga, awak takut neraka. Ikhlas juga, tapi ikhlas peringkat bawah tu. Itu peringkat orang baru mula nak belajar, tak apalah. Ini dua tu bangkit benda nak upah saja. Kalau budak pergi sekolah tak apalah. Melatih budak rajin ke sekolah kan. Kalau rajin ke sekolah bagi RM1 atau bagi RM1 lagi ha. Ini dua benda lagi upah ha. Sudah. Lepas tu ikhlas ni terbagi 3 bagi. Yang pertama, ikhlas yang paling tinggi sekali. Pasal apa kamu ibadat yuk? Pertama ialah aku kerana menurut perintah Allah. Atau kenapa menurut perintah Allah? Kerana aku hamba-Nya, dia Tuhan aku kena turut perintah dia. Itu nombor 1 paling tinggi sekali. Kenapa ibadat? Kerana menurut perintah Allah. Kenapa? Aku hamba dia Tuhanku. Aku nak hamba, kena ikutlah cakap dia. Ya. Mestilah tunaikan perintah dia. Itu ikhlas nombor 1. Ikhlas nombor 2, ngapa ibadat yuk? Awak kerana nak berdamping dengan Tuhan. Kalau tak semayang, awak rasa tak tenteram lah, tak amal lah. Dah semayang baru sejuk, baru rasa tenang. Itu nombor 2. Kerana nak berdamping. Kalau tak berdamping tak tenang. Dah berdamping baru tenang. Nombor 3 pula, kenapa ibadat yuk? Awak pasal ibadat ni kerana nak syurga, takut neraka. Itu nombor 3. Ketiga-tiga ni sah semuanya. Tapi yang nombor 3 tu kita cuba ubah pergi naik nombor 2. Nombor 2 naik nombor 1. Walaupun sah juga ibadat itu, tapi kita cuba menaik tingkat yang nombor 1. Nombor 3 tadi buat ibadat kerana nak syurga atau nak pahala, takut neraka, takut dosa. Itu yang mula-mula, itu nombor 3. Lepas tu dah lama berang, berlompat nombor 2 pula. Pasal apa ibadat? Awak nak berdamping dengan Tuhan. Bila berdamping dengan tenang jiwa awak, tak ada celaru. Dan naik nombor 2, lompat nombor 1. Itu dia. Nombor 1, kenapa buat ibadat? Kerana menurut perintah Allah. Atau kenapa awak nak ambil dia Tuhan aku turut perintah dia. Itu maknanya ikhlas yang nombor 1. Ini tuan gambaran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak disuruh beribadah kepada Allah melainkan ikhlas kerana agama. Menurut perintah Allah. Itu yang paling cantiknya. Begitu ke semayang. Tadi syarat 2 kan. Ada syarat zahir, syarat batin. Syarat zahir tadi itu 4 syarat yang kita dah belajar. Syarat batinnya ada 2. Nak buang hati itu daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, nak buang hati itu dari sifat mazmumah. Ibadat tu yang kerana selain Allah Ta'ala. Begitu ke semayang. Semayang juga 2 bagi. Ada semayang zahir, ada semayang batin. Semayang zahir, jasad kita ni semua kerja menyembah Allah. Rukuk menyembah Allah, i'tidal menyembah Allah. Tapi tak memada kalau tidak semayang batin. Semayang batin adalah semayang hati pun kerja menyembah Allah. Tak mau zahir je menyembah Allah, tetapi hati menyembah makhluk. Contohnya kita main subuh tadi. Badannya, rukuknya menyembah Allah, i'tidal. Tapi dalam hatinya, orang mau dah pesan tadi. Abang lepas subuh kan, jangan lupa nasi lemak 3 bungkus. Waktu canam 4. Dalam subuh tadi. Itu maknanya jasadnya menyembah Allah, tapi batinnya menyembah makhluk. Betul dalam bila kita semayang tu, takbir tu tak boleh sampai Allah Akbar. Dia mesti Allah Akbar, Allah Maha Besar maksudnya. Tak boleh kita kurang lain, Allahul Latif ke Allahul Kabir. Tak boleh. Tak boleh selain itu. Allahul Wahhab tak boleh. Dia mesti Allah Akbar. Bila sebut Allah Akbar maknanya yang kecil-kecil tak boleh masuk. Kalau masuk kita tolak, masuk tolak. Jangan diraih. Kalau raih kan orang mau suruh berjaya lemak, aku lupa 4 ke 5. Sudah sampai habis lah. 5 ekor kata. Sampai 2 rakaat ingatkan berapa jumlah roti canai atas lemak. Patut dia teringat potong. Paksa diri tu mendengar apa yang kita baca. Kalau tak boleh, kalau umpama nak mengelak itu, kita mestilah tafahum, memahami bacaan kita. Itu saja. Kita cuba memahami bacaan-bacaan kita supaya hati bila sembahyang kerja menyembah Allah. Kalau tidak memahami apa yang kita baca, jasad menyembah Allah, hati menyembah makhluk. Kalau tidak dia kerja. Itu salah satu supaya hati itu sembahyang menyembah Allah, mestilah mengetahui makna-makna sembahyang itu, ayat-ayat bacaan, dipanggil tafahum, memahami bacaan-bacaannya. Mula-mula kita hafal bacaan yang wajib. Lepas tu baca ayat sunat. Bacaan yang wajib seperti Fatihah kan, tayat akhir umpamanya. Lepas tu hafal mana bacaan yang sunat, doa iftitahnya, duduk antara sujudnya, tayat awalnya, tukun subuhnya. Buat yang wajib dulu. Paling benar 3 bulan dapatlah. Kalau benar lagi ambil 6 bulan. Benar lagi ambil setahun. Setahun tu menghafalkan ayat-ayat sembahyang. Fatihah bukan banyak 7 ayat je.
Pada 7 hari dah datang dah. Hari Isnin apa? Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengesani. Supaya bila kita sembahyang, Maulud nyebut bismillah, hati menterjemahkan makna. Kalau tidak, Maulud mengatakan bismillah, hati ingat benda lain. Itu maknanya zahir je menyembah Allah, tetapi batin menyembah makhluk. Kalau benar ambil 2 minggu Fatihah tu. Benar lagi ambil sebulan, tekan sebulan tak apa. Hari Isnin apa? Bismillah je. Hari Selasa apa? Alhamdulillah. Rabu Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai hari Ahad dah apa dah. Tak boleh seminggu, 2 minggu. Tak boleh 2 minggu, sebulan. Mesti hafalkan makna 7 ayat tu. Setuju apa? Nak bagi hati tu bila sembahyang kerja pun nyembah Allah. Kalau tidak, Bismillahirrahmanirrahim. Awak rasa nak pergi pekan satu ni, nak beli apa gambar ni? Pasal hati tak ada kerja kan? Akhirnya dia pekan satu kan? Ada. Kalau pergi lewat kan takut terpakai payah katanya. Boleh mereka pasal tak kerja. Betul apa ayat akhir tu. Betul apa mana-mana ayat sunat. Tujuan kita nak bagi hati kerja menyembah Allah. Kalau tidak, ini yang digambar Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali apa? Orang yang tak ada khusyuk ni, tawaduk dalam sembahyang ni mewajibkan seksa katanya. Sembahyang tu. Kata Imam, kita ambil rujuk kitab Mu'tul Musallin sebelum kita nak sambung pelajaran itu ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maksudnya dibandingkan orang yang sembahyang dengan kefiat, sembahyang zahir saja, jasad menyembah Allah, bermakna menyempurnakan syarat dan rukun, sunat-sunat juga, dan lain-lain daripada sembahyang batin, hati tak menyembah Allah, bermakna tak ada khusyuk dan tawaduk, dan lain seperti seorang hadiah kepada raja yang besar pangkatnya, satu perempuan yang sangat molek rupanya, tetapi mati tak ada roh baginya. Seperti seorang orang yang sembahyang zahir tak sembahyang batin tadi, hatinya ingat dunia. Seperti seorang menghadiahkan seorang perempuan yang cantik kepada seorang raja yang pangkat besar. Cantik tu satu hal, tetapi yang cantik saja tapi perempuan tu mati, tak muka ke raja tu. Nak bagi-bagilah yang cantik yang bernyawa. Ini bagi yang cantik tapi tak bernyawa, tak murka ke raja tu. Begitulah kata Imam Ghazali, orang sembahyang zahir saja tapi tidak sembahyang batin, dia mewajibkan seksa. Di akhirat tu akan tuan azab lah. Dan dibandingkan orang yang tidak sempurna sembahyang zahir, kalau zahir tak sempurna pula, rukun-rukun tak sempurna. Dan dibandingkan orang yang tidak sempurna sembahyang zahir, bermakna tak ada sempurna dan tidak elok, buat yang kerengkah je. Rukun-rukunnya buat tak tahu je, atau buat ambil yang patut je. Dan sunat-sunat pun lagi tinggal semua bawahnya. Seperti seorang hadiah kepada raja yang besar, satu perempuan tetapi tak ada kepala, tak ada kaki, tak ada tangan, dan 2 mata dan telinga. Maka apalah balasan raja kepada orang itu? Tentulah dibalas seksa dengan serta-merta. Tadi yang batin, ini yang zahir pula. Ibadat anggota yang tidak punya syarat dan rukun dengan sempurna tadi. Ibarat seperti seorang menghadiahkan perempuan cantik, kepala tak ada. Bayangkan. Tak murka ke raja tu? Iaitu kata tidak elok, tak sempurna, rukun, sunat dan sebagainya. Orang sembahyang tapi tak sempurna. Seperti seorang menghadiahkan kepada raja satu perempuan yang tak ada kepala, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada 2 matanya. Maka apalah balasan raja kepada orang itu? Bayangkan. Ibaratnya kalau orang tu sembahyang zahir saja, tak sembahyang batin, seperti seorang menyembah kepada raja yang besar pangkatnya, keagungannya, seorang perempuan yang cantik tak bernyawa. Itu kalau batin tak ada sembahyang. Kalau zahir pula, ibarat seperti seorang zahir, ibarat zahirnya seperti syarat tak sempurna, rukun tak sempurna dan sebagainya. Maka ibarat seperti seorang menghadiahkan pada seorang raja yang besar pangkat agungnya, keagungannya, seorang perempuan yang tak ada kepala, tak ada 2 mata, tak ada 2 kaki. Tentulah raja itu serta-merta dia akan membalas orang itu, menghina kerajaannya. Itu di antara perkara-perkara yang penting bila kita solat. Dan insyaAllah ni kita menyambung, iaitu isi sembahyang yang kedua, masih lagi bicara rukun sembahyang. Dan selepas kita bicara rukun yang keempat lah Fatihah. Dan insyaAllah hari ini kita sambung rukun yang kelima, iaitu rukuk. Apa maksud rukuk dia? Definisi rukuk. Rukuk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangan kepada lutut. Itu maksud rukuk. Yang lebih afdalnya ialah membongkok ke hadapan dengan menyamakan ketinggian belakangnya dengan leher.
Dia sampai meluruskan kakinya dan dua tapak tangannya memegang dua lututnya serta menjarangkan sedikit anak jari tangannya. Jadi maknanya rukuk ni maksud meletakkan tangan kepada dua lutut dan kepala leher kita ni dengan pinggang nak sama rata. Itulah bagi orang tak ada uzur lah. Tapi kalau tak ada uzur, dia kalau tak buat demikian, maka tak sah lah. Syarat yang pertama tak dapat ditunaikan. Kecuali kalau orang tu dah pinggang yang biasalah uzur kan, tak dapat nak menyamai. Contohnya sepatutnya apa inilah, leher dia ni dengan pinggang sama satu parasnya. Kalau tak satu benda-benda dia. Tapi kalau sebab uzur dah tak boleh, macam itu pun tak apalah. Macam orang rukuk macam ni, dia tak boleh nak menyamaikan leher kepalanya. Sepatut kopi itu kan, ni dia hak kopi itu je. Apa dah buat? Dia tak boleh. Ngapa tu? Tak boleh. Sudah. Sebab itu pula meragam pula. Sekadar yang dapat lah. Islam ni senang ya. Bila benda tak boleh buat, jangan tinggalkan semua. Buat sekadar yang mampu. Ya. Atau kan tak sembahyang, awak tak boleh rukuk. Itu cari poin lah. Tak boleh. Kalau tak mampu, buat sekadar yang mampu. Jangan tinggalkan pula. Kalau tinggal tak jadilah. Itu maksud definisi rukuk ya. Kalau itulah maksudnya. Kalau kita mau tak buat demikian, maka tak termasuklah dikatakan kaedah rukuk. Sengaja ditinggalkan, maka menyebabkan sembahyang tak sah. Kalau kita tengok syarat sahnya pula, yang pertama tadi, hendaklah tapak tangan memegang dua lutut dan leher kepala sama paras dengan pinggang. Itu takrif rukuk. Kalau tengok syaratnya pula, yang pertama syarat sah rukuk. Syarat sah rukuk yang pertama, sah rukun-rukun sebelumnya, iaitu sah rukun sebaik membaca Fatihahnya dan berdiri betul. Jadi sebelum nak menyatakan syarat sah rukuk tu, mesti syarat sebelum mesti sah. Syarat sebelumnya apa? Fatihah. Kalau Fatihahnya tak sah, maka yang berikut semua akan tak sah. Maknanya rukun-rukun tu daripada yang pertama, yang kedua. Sebelum yang kedua mesti sah yang pertama. Betul yang ketiga. Sebelum yang ketiga, yang kedua rukun mesti sempurna, mesti sah. Begitu yang keempat. Maknanya yang kelima itu mesti sempurna. Yang rukun kelima rukuk kan. Jadi sebelum nak rukuk tu, syarat sah rukuk mesti sah rukun yang keempat. Fatihah ni mesti sempurna. Kalau tak Fatihah tak sempurna, maka tak sah. Macam orang muwafiq, dia mesti Fatihah ni mesti sempurna. Dia tak boleh memotong Fatihahnya atau mengikut imam. Imam dah rukuk, dia Fatihah tak habis, lalu rukuk tak boleh. Orang muwafiq Fatihahnya mesti selesaikan rukuknya sendiri. Walaupun imam dah rukuk, walau imam dah i'tidal, walau imam dah sujud, walau imam dah tasjud, baru habis walau dhalim. Baru tu baru rukuk, baru sujud barunya. Orang muwafiq Fatihahnya tidak ditangguh oleh imam, dia mesti sempurnakan. Kecuali orang masbuk. Orang masbuk ni dia datang lambat, lalu imam rukuk, Fatihah dia ditangguh oleh imam keseluruhannya. Jadi mana orang masbuk mestilah ambil kesempatan itu. Maknanya orang masbuk ni, orang datang kemudian, dia bila angkat takbiratul ihram, bila imam rukuk, jangan berbimbang dengan baca suratul Fatihah. Kalau berbimbang dengan suratul Fatihah, takut dia tak sempat rukuk dan tamak nina dengan imam. Bila tak dapat rukuk serta tamak nina dengan imam, maka rukuk sendiri itu tak kira. Jadi bila imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam. Dia kena tambah satu rakaat lagi kerana dia terhutang rakaat. Pasal apa? Pasal dia tak ikut imam rukuk bersama. Jadi orang masbuk ni senang je. Tuan dah bagi kesempatan kan. Bila angkat takbir, imam dah rukuk, jangan berbimbang-bimbang dengan bacaan-bacaan Fatihah. Terus je rukuk. Pasal orang masbuk ni Fatihah ni tangguh imam. Imam dah rukuk, dia buat tahu dengan Fatihah dia juga. Imam rukuk buat tahu. Kemudian imam dah i'tidal, baru dia rukuk sendiri. Cerodiknya. Lepas tu imam salam, sama yang salam. Mana sah? Sepatutnya orang masbuk ni dikira rakaat kalau dia dapat, yang pertama dapat rukuk sama imam, yang kedua dapat tamak nina. Tamak nina berhenti bersama imam sekejap, bertenang dengan imam, baru dapat rakaat. Tapi bila imam dah rukuk, dia ingat sibuk dengan Fatihah dia juga, imam tidak, dia berrukuk, maka itu tidak dikira rakaat. Orang masbuk tidak kira rakaat apabila dia tak sempat rukuk dan tamak nina dengan imam. Walaupun lepas dia baca Fatihah, dia rukuk sendiri. Maknanya kalau sembahyang 3 rakaat kan, mana imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam. Kalau dia bagi salam, dia masih lagi 2 rakaat. Tapi sebab tak belajar, imam bagi salam, dia bagi cantik punya orang sembahyang. Bila tanya kenapa tak tambah 2 rakaat, kamu tu
Awak cukup bilangannya? Mana cukup bilangannya? Dia tak cukup bilangan. Walaupun kita rukuk sendiri, tidak meninggalkan rukuk, tetapi orang masbuk bila tak bersama dengan imam rukuk, maka dia tak kira rakaat. Jadi walaupun sama nampaknya 3 rakaat, tapi dia tetap 2 rakaat. Lepas imam bagi salam, dia kena sambung 1 rakaat lagi. Dia tak boleh lah imam bagi salam, dia bagi salam. Jadi syarat rukuk yang pertama ialah sah rukun-rukun sebelumnya. Sebelum rukuk ialah rukunnya apa? Fatihah. Iaitu sah hukum membaca Fatihahnya dan berdiri. Kalau orang muwafiq, cara muwafiqnya. Kalau orang masbuk, cara masbuknya. Bila sah rukun yang keempat tu, barulah sah rukun yang kelima. Dan yang kedua, syarat rukuk. Rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan atas sebab lain. Bukan saja-saja, tapi kita rukuk tu kerana dia merupakan rukun semayang. Bukan sebagai penyempurnaan, sebagai untuk menyempurnakan, bahkan ia merupakan rukun. Yang ketiga, melaksanakan tamak ninah dalam rukuk. Dan rukuk mesti ada tamak ninah. Tamak ninah tu maksud bertenang. Bertenangnya tetap anggota tidak bergerak-gerak. Tapi kalau bergerak-gerak, maka tak ada tamak ninah namanya. Jangan masa rukuk tu tergoyang-goyang tangannya. Dia mesti tetap. Itu maksud bertenang. Dan anggotanya pada tempatnya sebenarnya, dengan tidak bergerak-gerak umpamanya, maka baru dikira tamak ninah. Tamak ninah ni ada 4 tempat dalam sembahyang. Tamak ninah ni menjadi syarat sah. Kalau tak ada tamak ninah, maka tak sah sembahyang. Tamak ninah ada 4 tempat. Yang pertama dalam yang mana? Ada 4 tempat tamak ninah dalam sembahyang. Tinggal tamak ninah salah satu menyebabkan sembahyang terbatal. Yang pertama dalam rukuk, lagi i'tidal, lagi duduk antara sujud, mesti ada tamak ninah duduk antara sujud. Yang keempat, ketika sujud. 4 tempat ni kalau tinggalkan tamak ninah, maka sembahyang tu batal. Tamak ninah ni termasuk syarat sah sembahyang itu. Kalau tinggal jadi batal. Jadi kena berhati-hati lah. Walaupun dia tak baca apa, tapi dia mesti duduknya itu bertenang sekadar subhanallah. Walau tak baca apa. Sebab itu kita disunatkan baca tasbih tu. Tujuannya kita nak dapat tamak ninah tu. Bila baca tasbih tu, maknanya kita sempat duduk sekejap. Tapi kalau umpama rukuknya Allah Akbar, Sami Allah Hamidah, tak ada tu. Macam orang yang sembahyang laju tu. Allah Akbar, Sami Allah Hamidah. Mana tamak ninah? Dia mana duduk tamak ninah? Tak ada. Dia sebab tu Allahu Akbar, Sami Allah Hamidah, Allahu Akbar. Apa kata tamak ninah? Ni tak. Lepas tu Allah Akbar, Sami Allah Hamidah, Allah Akbar. Bila dia tamak ninah? Menyebabkan sembahyangnya tak sah. Kerana tamak ninah termasuk syarat kepada sahnya sembahyang itu. Jadi berhati-hatilah. Macam orang main cepat tu, tahulah. Sempat ke tamak ninah tak? Laju benar. Itu dia. Bila laju sebenar, bila tak ada tamak ninah, maka tak sah. Jadi tamak ninah ada 4 tempat dalam sembahyang. Jadi kena berhati-hati macam orang daripada bangkit daripada rukuk tu. Sebelum nak ke bawah tu, kena tamak ninah lah. Kalau goyang-goyang lagi tak terhasil. Contohnya kita bangkit dari rukuk. Sami Allah liman hamidah. Pasal mesti tetap anggota tu. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Baru betul. Ini tak. Sami Allah liman hamidah. Terus je. Kadang narik jawabah, narik kain dan sebagainya. Itu di antara tamak ninah, di antara rukuk dengan i'tidal tu. Mesti berhenti sekejap. Jangan lepas i'tidal terus baca qunut subuh. Sami Allah liman hamidah, Allahumma hadi. Bila tak ada tamak ninah. Tamak ninah mesti anggota tetap. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau seorang, kalau ramai Allahumma hdina. Ini tak bangkit rukuk tu, Sami Allah liman hamidah. Mana tamak ninah? Cakap apa? Tu kata tamak ninah tu tamak nanah namanya. Sembahyangnya menanah. Berhenti dulu, baru angkat tangan. Ini daripada rukuk dah angkat tangannya. Mana tamak ninah? Tamak ninah maksud bertenang dan suruh anggota berada bertempatnya. Ini belum ada tetap di tempatnya, sudah angkat tangan qunut subuh. Betul. Saya kalau sembahyang Jumaat subuh, saya tak tengok imam sangat. Kalau tengok imam, kena tengok farqah lah kan. Kita buat tahu je, tengok depan, tengok tempat sujud je. Kalau tengok imam macam-macam.
Lepas je iktidal terus baca kunut. Jadi masalah. Lepas tu saya kalau jadi makmum, saya tak suka dengar sangat baca imam sangat. Kalau perhatikan banyak tak kena je. Kadang perbuatan tu tak tengok sangat. Kalau tengok sangat kan banyak tak kena. Jangan subuh lah. Patutnya tak mak ninah dulu, baru kunut subuh. Ini terus ya, bangkit rukuk terus kunut subuh. Kalau berhati-hati, akhirnya kita tak dapat jemaah. Jadi kita ambil zuhri lah. Macam saksi nikah tu, jangan sasak panjang sangat. Kalau panjang kan kau teruk. Nak orang yang adil umpamanya. Betul, nak kena tanya pula tu. Macam wali-wali, kalau baca wali nikah tu memang syarat mesti adil kan. Kau nampak dia waktu sembahyang kedai kopi juga dia nikah anak, tak boleh lah. Pagi di situ, petang tak tahu zuhur asarnya. Tak boleh. Dalam orang nikah tu kau siapa nikah? Ayah. Tapi kalau ayah pagi kedai kopi, tak tahu macam ni sampai ke tengah hari, orang petang. Tak nampak zuhur asar di situ saja. Kena tukarlah. Sebab Zat Syafi'i nak wali syarat mesti adil. Adil maksud letak tempat-tempatnya. Bila Allah Ta'ala perintah semayang lah kan. Perintah puasa lah, tapi Tuhan perintah semayang dia buat tahu je masih main dam lagi. Tak apa kali haji main dam, tapi semayang tidak juga. Mementingkan haji. Haji tu penting, tapi bila masuk semayang, berhenti lah. Kadang 5-6 kali haji je, main dam tu. Pagi 5 kali haji, petang 5 kali haji, tapi semayang tidak juga. Habis cerita. Ada jadi masalah. Ada. Haji tu rukun yang apa-apa. Tambah dam lah, so tak masuk rukun pun. Tapi dia mempentingkan haji dam. Ada masalah. Jadi maknanya dalam jemaah ni tadi, kalau kita tak perhati sangat, langsung tak jemaah aku. Aku tak pergi, imam tak apa-apa benda baca. Aku tak ada. Jadi nampak kalau semua berperangai demikian, langsung tak ada jemaah. Yang sikit-sikit tu maaf lah. Jangan nampak jelas mana. Tu imam jelas mana petihanya. Orang siratul lazi, siratul laci memang tak boleh lah pun. Siratul lazi siratul laci juga. Tak boleh imam. Dia jadi makmum boleh. Untuk semayang sendiri sah. Nak jadi imam tak boleh. Tapi tak juga. Terlaci pun tak juga imam. Itu je masalah. Yang kita dah berumur. Patut berhentilah sebelum diberhentikan. Bila bertuai ni, gigi pun dah tak pandang, lidah pun dah kerah kan. Dia masih nak bertahan lagi. Lepas bila orang berhenti, dah tak nak pergi jemaah. Awak dah 40 tahun jadi imam, tetap berhenti dia, dah tak pergi. Patutnya jangan kita jawatan tu kita sendiri, kita fikirlah. Kalau agama tak boleh, nanti orang berhenti kan. Dia berhentilah. Itu kan jawatan semua hidup. Kerana semayang ada syarat-syaratnya. Tindak juga, bila berhenti dah tak datang. Dan seterusnya, syarat rukuk yang ketiga ialah melaksanakan tamak ninah dalam rukuk. Jadi ada 4 tempat tamak ninah tu. Dan syarat rukuk yang keempat, membongkokkan badan sehingga kedua tangan dapat mencapai dua lututnya. Jadi rukuk yang betul tadi, kalau dua tapak tangan ni tak mencapai rukuknya, maka tidak dapat menunaikan syaratnya. Kecuali keuzuran tak apalah. Tak ada umpamanya seorang nanti dia uzur. Tapi kalau orang tu tak uzur, mesti tapak tangannya memegang. Dan jari kau dapat sunat jarang sikit, jangan katuk begitu. Rapat sikit macam kita pegang ni. Jangan robek tu. Nak jarang sikit. Jarak sikit. Enggangkan jari tu. Itu syarat dia. Dan seterusnya rukun semayang yang ke-6 ya. Yang ke-6 pula i'tidal. Tu dia. I'tidal. Rukun semayang yang ke-6 i'tidal. Apa maksud i'tidal ya? Tu dia. I'tidal iaitu kembali daripada keadaan sebelum rukuk. Itu maksud i'tidal. Sebelum rukuk kan dia tegak kan. Tapi lepas rukuk tu kita kembali balik selepas rukuk tu. Itu nak i'tidal. Iaitu kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Sebelum rukuk tu kan tegak badan. Jadi kita kembali balik tegak seperti itu. Dia tak boleh bongkok dan sebagainya. Kecuali orang yang bongkok tak apalah. Dia bangkit rukuk buat bongkok. Tak boleh. Dia mesti tegak balik sebelum rukuk tu. Iaitu kembali kepada keadaan sebelum rukuk dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri, dan kembali duduk lurus bagi orang yang sembahyang duduk. Tengok keadaan. Kalau dia duduk, duduk luruslah. Kalau berdiri, duduk dalam keadaan luruslah. Di antara syarat sah i'tidal, nak bagi sahnya i'tidal itu, yang pertama
sahnya rukun sebelum, iaitu rukun. Maknanya setiap rukun-rukun tu dia melibatkan turutan. Kalau rukun yang pertama tak sempurna, rukun kedua pun tak sempurna. Kalau rukun kedua tak sempurna, rukun ketiga pun tak, sampailah rukun yang terakhir sekali. Jadi dia berkait-kait. Kalau rukun pertama tak sempurna, maka tak sempurna rukun yang kedua. Rukun kedua tak sempurna, rukun ketiga tak sempurna. Kalau rukun yang nombor dua tak sempurna. Jadi dia berkait-kait. Jadi syarat i'tidal yang pertama, sah rukun sebelumnya, iaitu rukuk. Tapi kalau rukuk tak kena, tak boleh. Contoh kalau sembahyang, sepatut pegang dua lutut kan. Tapi kalau pegang dua mata kaki, macam mana kamu? Macam orang pegang dua mata kaki ya? Itu dah melampau-lampau sangat. Dia suruh pegang lutut, tapi pegang dua mata kaki. Pegang dua mata kaki. Itu macam nak apa tu ya? Nak hentak orang belakang dia mesti syarat memegang dua lutut tu. Tu dia. Jadi kalau umpamanya rukuknya tak sah, maka tak rukuk. Maka rukun yang ke-6 tak sah. Kalau dia pegang bawah lutut, itu tidak menepati apa sebabnya. Kalau saja buat tak sah. Tapi ada sebab tak apa. Dia. Bawah lututnya umpamanya lututnya uzur ke, lutut ada kudi ke tak apa. Tak ada sebab tak apa. Dalam hukum senang, biar ada sebab tak masalah. Walaupun benda tu haram sekalipun, biar ada sebab tak masalah. Contohnya makanan yang halal tak ada kan, yang ada benda yang haramnya boleh. Tapi selagi ada yang halal, tak boleh makan yang haram. Jadi hukum senang, hukum pekong ni. Tu hukum pekong ni, dia kendurnya berjela-jela, tegang berdenting-denting. Kalau ada benda denting tu jangan main lagi dah. Kalau benda tu haram, tak ada pasal mengatakan halal. Tapi kalau tak ada benda yang halal, maka kendurnya berjela-jela. Ada kerbau, ada babi, mana nak pilih? Itu je ada. Kerbau ada satu, babi ada satu. Tak lagi, itu je pilihan. Nak pilih mana? Pilih kerbau ada tuan punya je kan. Dia pun nak makan juga. Makan itu nama, kalau kita makan kerbau, kita mencuri. Kalau tak minta mencuri kan, mencuri itu haram. Dia kena pilih ini lah. Ini tak saya punya, baju babi hutan keluar masuk tu. Mana lagi haram? Lagi babi je mencuri. Memang dia sama je kaedahnya. Sama kaedahnya. Tapi besar lagi mencuri kena potong tangan. Haram babi, dosa makan babi je. Lepas tu ambil dia. Pasal dua benda je ada. Dua ekor je. Kalau kita curi orang, dia punya kan. Kena minta izin. Makanan tu nak minta izin. Tu dia. Jadi maknanya kalau tak minta izin, hukumnya mencuri. Orang mencuri apa? Tuhan kata dalam Quran, Az-zani az-ziniyatu faqtu' aydiyahuma. Orang mencuri tu laki-laki, az-zani pencuri laki-laki, az-ziniyatu pencuri perempuan. Faqtu' aydiyahuma, maka dah potong kedua tangan mereka. Pasal dosa mencuri lebih besar makan benda yang haram babi ni tadi. Ada. Mentak pilih lah ini kan. Tapi yang ni tak ada tuan. Yang ni ada tuan. Jadi Islam lebih mementingkan masalah umum. Sebab kita ambil ini kan bergaduh dengan orang ni. Kalau ambil ini siapa gaduh. Itu dia dengan Tuhan je. Tak, jadi walaupun haram, jadi hukum tak ada pasal musyaqqah. Musyaqqah maksud kesukaran. Tak mandang benda yang lain, hanya itu saja. Maka mufu anhu, dimaafkan. Itu hukum pekong senang. Betul, hukum pekong ni dia berpusing-pusing. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh, melihat situasi. Dia tidak tetap. Itu dia. Kadang-kadang haram, kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang dia melihat situasi lah. Itu dia. Ustaz, dia rukun yang ketiga tu, diri betul. Betul. Dia bila dia sembahyang tu dah diri betul. Bila dia dah sembahyang tu, dia onggi ini. Mana goyang-goyang lah. Goyang. Macam mana tu? Goyang-goyang tengok ada sebab tak? Apa sebab? Saya kalau tak goyang tak boleh berdiri. Badan tak stabil. Tapi kalau tak goyang pun saya, maka batal solatnya. Mana tak termasuk dalam kategori berdiri betul. Yang dikatakan usul tidak goyang kanan, tidak goyang kiri, tidak goyang depan, tidak goyang belakang. Tapi kalau bersebab, saya kalau tak goyang, badan tak stabil, maka itu dimaaf. Ada mudarah ni ada menyebabkan bahaya. Kalau tak goyang-goyang, dia tak stabil tu. Tapi kalau umpamanya, kalau tak goyang, dia stop, okey, tak masalah, saja buat, maka batal. Pasal goyang ni melibat pergerakan yang berat.
Bila pergerakan berat berturut-turut 3 kali maka batal. Kawan sembahyang banyak begitu kan, goyang-goyang. Itu dia. Sampailah bila tak, kecuali dia berhenti sekejap, goyang balik, berhenti sekejap, apa ini tak? Sembahyang panjang. Yang goyang kiri kanan lah, tengok depan ke belakang, depan ke belakang. Apa masalah je? Jadi mana kita ni wajib tegur dia. Pasal apa abang dia bergoyang? Dia kata awak tak boleh tidak, kalau tak goyang nak tumbang katanya. Tak apalah. Tapi kalau dia tak goyang, kalau dia goyang, kalau tak goyang dia tak tumbang, tak apa, kena berdiri lah. Kalau ada sebab kan. Tapi kalau tak goyang tidak menyebabkan jatuh, tapi dia goyang juga badan jadi batal. Jadi ibadatnya ada peraturan sebenarnya. Arti kita dalam dunia pun kalau tak ada peraturan, kita pun jadi masalah kan. Macam kita kerja, kan ada peraturan kerja. Kalau waktu berjabat masuk pukul 8 keluar pukul 5, ini datang pukul 8.30. Masalah tu. Balik pukul 4.30. Sekali 2 orang tengok. Kalau dunia pun ada peraturannya, apatah lagi kerja akhirat. Apa sebab goyang? Ada dia. Ada setengah orang tu, tapi itulah masalah. Nak tanya kan marah pula ya. Tak tanya pula, kita meredha ke dalam salah. Baca khabar, apa nak buat? Yuk pasal goyang yuk. Ini goyang berat ni boleh batal. Awak memang dah cuba dah. Tapi tak boleh kalau tak goyang ke tumbang dia. Kena goyang je baru stabil. Ada sebab tak apa. Tapi kalau umpamanya tak ada sebab, saja goyang-goyang, kalau tak goyang dia tak jatuh, tak sakit, saja goyang jadi batal. Pasal melibat perbuatan kasar yang 3 kali berturut-turut. Itu dia. Tengah orang tu boleh semayang pun dah batal, tak boleh terang. Ya. Allah. Berapa kali lanjut? Allah. Ada macam apa? Kata orang senam yang ramai-ramai yang lompat-lompat ada apa? Zumba. Zumba ke apa dia? Ada pula goyang-goyang ni apa? Allah. Jadi boleh semayang lah. Baik tak payah angkat tangan tu sunat je. Tu dia. Tak boleh ihram yang wajib. Tapi kalau sebab angkat tangan jadi batal, baik tak payah tinggal. Tak payah. Lain dia orang yang penyakit Parkinson tu lah. Walaupun kali Parkinson ngetus saja. Tak apa. Ini bukan Parkinson. Tu dia. Parkinson kan dia nak makan menyampak mulut. Tak apa. Ini orang bukan Parkinson elok je. Ini ngorek elok tegak. Okey. Itu rukun yang ke-6 tadi, iaitu i'tidal. Jadi syarat i'tidal ada 5 syaratnya. Ada 5 tu, maka sahlah i'tidal tu. Yang pertama, sah rukun yang sebelumnya. Kalau rukun sebelumnya rukuk tak sah, maka tak sah rukun i'tidal. Yang kedua, melakukan kerana melaksanakan rukun solat, bukan semata-mata buat kerana memang itu ibadat solat. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan tamak ninah. I'tidal pun mesti ada tamak ninah, sebagaimana rukuk juga. Rukuk ada tamak ninah, i'tidal pun ada tamak ninah. Kalau tak ada tamak ninah, maka menyebabkan sembahyang terbatal. Yang keempat, melaksanakan dalam keadaan duduk yang sempurna. Kalau orang tu duduk lah. Adakah yang keempat tadi? Mana kesyarat ni? Dia lari pula. Syarat i'tidal. Syarat sujud. Syarat i'tidal. Yang pertama sah rukun yang sebelum. Yang kedua, i'tidal kerana melaksanakan rukun solat. Yang keempat, melaksanakan dengan tamak ninah. Dan yang keempat, hendaklah badan dalam keadaan tegak. Tapi kalau tak tegak, dia katakan tegak tu dia dalam i'tidal tu tamak ninah masih tegak. Tapi kalau goyang-goyang lagi tak terhasil i'tidal. Dia mana bila bangkit rukuk tu dia masih tak tegak. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau goyang-goyang apa itu lagi tak ada i'tidal. Walaupun macam takrif i'tidal tapi tak masuk kategori i'tidal pasal dia masih bergerak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh lagi. Dia tak masuk, dia mesti berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Barulah dia kira sah. Tapi kalau masih bergerak-gerak lagi, maka tak ada tamak ninah dalam i'tidal itu. Kalau tak ada tamak ninah, maka tak sah lah tamak ninah. Kalau tamak ninah i'tidal tak sah, maka tak sah rukun yang berikutnya. Rukun yang berikutnya sujud. Dan syarat yang kelima, tidak memanjangkan melebihi kadar bacaan doa yang sunat. Dan i'tidal ni tak boleh panjang sangat, kecuali panjang, kerana i'tidal ni masuk rukun yang pendek.
Dan sembahyang ni rukun panjang, rukun pendek kan. Rukun yang panjang selain daripada rukuk, selain daripada 2 sujud tu. Yang lain semua pendek. Jangan melarik-larik sangat. Kecuali ayat subuh Jumaat tu tak apalah. Ikut sunnah Nabi kan. Suruh Jumaat tu ayatnya panjang. Ataupun membaca kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut jika datang bala ataupun musibah, maka sunat baca. Kan, sunat nazilah. Itu tak apa. Kalau selain daripada itu tidak boleh melepasi seperti rukun yang panjang. Itu dia. Jadi ada 5 perkara menjadi syarat sah kepada i'tidal itu. I'tidal maksudnya kembali tegak sebelum, seperti asas sebelum daripada sujud tu. Itu makna i'tidal yang ada. Jadi Ustaz, apa ni? Pemerintah ni dia tidak termasuk dalam rukun. Tapi syarat. Tapi dia berada dalam syarat. Syarat. Syarat-syarat mengesahkan dalam rukun. Jadi makna syarat ni dia menjadi salah satu menyebabkan sah rukun itu. Sebab itu dalam sembahyang tu syarat ni hampir pada rukun. Sebab tu kalau tinggal jadi batal. Jadi maknanya syarat, kita dah belajar kemarin kan, syarat tu maksudnya apa dulu? Ingat lagi? Syarat dengan rukun. Suatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian dari sesuatu. Tapi bila nak sembahyang mesti ada dia. Contohnya bila kita nak sembahyang, syarat mesti ada wuduk. Tapi wuduk tu bukannya sembahyang. Ada dia. Mana tak boleh tidak, mesti ada. Rukun sesuatu yang mesti ada, ia sebahagian daripada sesuatu. Fatihah tu rukun sembahyang dan Fatihah tu sebahagian daripada ibadat solat. Jadi mana dia ni berkait. Syarat tadi walaupun nampaknya dia bukan ibadat sembahyang, tapi sebelum nak sembahyang dia mesti ada wuduk. Maknanya hampir sangat, seolah dia hampir pada rukun. Syarat sesuatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian sesuatu. Kalau rukun pula, ia sebahagian. Ia apa ni? Rukun pula sesuatu yang mesti ada dan ia sebahagian dari sesuatu. Dia berkait-kait. Jadi sebab tu syarat tu kita dah belajar tu, isi sembahyang syarat dia 4. Kita kena jaga syarat wajibnya, syarat sahnya, syarat rukunnya. Yang keempat syarat qabul. Syarat qabul tu ada 2. Syarat qabul syarat terima ibadat tu. Ibadat tak terima mesti ada syarat qabul. Syarat qabul ada 2. Pertama, orang yang ibadat tu mesti ada ilmunya. Kalau sembahyang, ilmu sembahyang. Tapi kalau ilmu sembahyang dia tak ada, dia tak tahu syarat dan rukun, maka menyebabkan batal ibadat tu. Yang kedua, syarat qabul ialah ikhlas. Barulah ibadat tu diterima. Jadi maknanya tak boleh tidaklah. Seorang tu bila sembahyang 4 syarat itu hendaklah dibawa. Cuma syarat tu dilanjutkan lagi dalam tasawuf, selain syarat zahir hendak ditambah juga syarat batin. Syarat zahir 4. Syarat wajibnya, lagi apa? Syarat sahnya, lagi syarat itu rukun dan syarat qabul. Ulama tasawuf tambah lagi, tak memadai syarat zahir, mesti tambah juga syarat batin. Syarat batinnya mesti orang yang sembahyang tu mesti tidak syirik kepada Allah. Orang syirik mana terima ibadatnya? Menduakan Tuhan dengan sesuatu. Yang kedua, suci daripada sifat mazmumah. Dia. Pasal bila kita sembahyang, kerana sesuatu yang sembahyang kerana riak menunjuk kan boleh. Ini datang pak mentuanya. Kahwin anak orang alim mamanya. Orang Kelantan, ya. Pak mentuanya duduk seminggu. Seminggu sembahyang, maka tidak. Ingat ke seminggu sampai sebulan mak ngempah kepala bila orang tua nak balik. Ingat kan seminggu datang apa sebulan seronok sini. Maknanya dia ibadat kerana pak mentua ada. Tak ada pak mentua, dah sembahyang. Kata pak mentua nak puasa seminggu tak balik, 2 minggu tak balik, dia punya mengempah kepala. Bila orang tua nak balik. Apa di situlah yang dapat bezakan dia ibadat kerana riak, menunjuk kat pak mentuanya. Tak malu pak mentua kan. Jadi riak nak berbagai-bagai lah. Riak dari segi perbuatan sembahyang tu, riak berpakaian, lawa-lawa pergi masjid orang puji, lawa baju kamu, maknanya dah lain lari tu riak. Riak dalam perkataan, riak pada pakaian dan riak banyak bahagiannya. Dia. Jadi kalau ada sifat-sifat mazmumah ni, dia menegah untuk sahnya solat itu. Dan insyaAllah kita sambung suri akan datang rukun sembahyang yang ke-7, iaitu sujud. 19 ya? 19-20 ni? 19. InsyaAllah suri akan datang kita sambung rukun sembahyang yang ke-7. Itu dia. Iaitu sujud. Dan insyaAllah kita akan caralah syarat-syarat sujud tu. Ada soalan ringkas sebelum kita berhenti? Ini benda ni kena tengok ya.
Jangan lupa 4 pasal ni kalau kita dah belajar sungguh-sungguh, maknanya kita sudah menguasai hampir 70% ibadat solat. Kalau 4 pasal tahu, tak tahu berapa ratus je. Yang lain-lain tu hanya lebih kurang 30% je untuk nak menyempurnakan sembahyang. Yang ni 70% kita telah menguasai ibadat solat. Pasal 4 solat macam kita buat isi sembahyang je, buat jemaah, buat isi solat, buat 3 ibadat dalam solat. Yang terakhir solat yang solat kesemua. Ini merupakan perkara yang terpenting, isi yang paling penting dalam solat, sebagai isinya. Yang lain tu sebagai perhiasan. Kalau ibarat seperti orang, seperti yang lain 30% sebagai perhiasannya. Yang ini penting sekali. Maksudnya kalau kita 4 pasal ni kita selalu kita ingat, kita ulangi, maka hampir 70% ilmu sembahyang telah kita kuasai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin hal malaikatil muqarrabin fi afiyah. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam. Tak ada jeliah luar negara. Ya. Jeliah Kuala Lumpur. Mana? Maghrib Isyak.